Memberikan kita setinggi-tinggi nikmat iman dan Islam, kita dapat beribadah yang merupakan tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, untuk kita mencari redha dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kehidupan kita yang dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Maka semestinya kita meletakkan diri kita mempunyai sifat sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari bekalan amal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu hari akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan asbab kita duduk di dalam majlis ilmu, Allah memberikan kita keampunan, yang diangkatkan darjat, diberikan gandaan pahala, dan dikira kita sebagai orang yang menzahirkan kecintaan kita terhadap agama yang kita anuti, untuk kita memperbaiki amal kita, untuk kita mempersembahkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha dan kita meridai Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan menyambung pengajian fiqh manhaji, iaitu membicarakan berkaitan dengan bab mahar. Kita berhenti bulan yang lepas bab mas kahwin, iaitu kita dah bincang tentang maksud mas kahwin, juga berkaitan dengan hukum mas kahwin dalam perkahwinan wajib, walaupun menyebutkannya sunat, tapi mas kahwin itu adalah wajib berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada hadis itu, yang mana Rasulullah bersabda, aku tidak berhajat kepada seorang perempuan. Lalu lelaki itu berkata, kawinkanlah aku dengan lalu seorang lelaki lain berkata, kawinkanlah aku dengan perempuan itu. Dia nak cerita tentang kewajipan mahar. Maka Nabi kata, apa yang kau ada, kau nak kahwin dengan perempuan ini? Kalau kau ada pakaian, kau beri pakaian, kata Nabi. Dia kata, aku tak ada ya Rasulullah. Kalau tak ada, kau beri sebentuk cincin besi. Pakaian dia tak ada, takkan nak cincin emas. Cincin besi, cincin aluminium ke, cincin masuk 50 sen putar dapat ke. Ataupun dia kata, tak ada juga ya Rasulullah. Cincin besi pun aku tak ada. Habis yang kau ada apa? Adakah engkau ada ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Maka dia kata, ada ya Rasulullah, tapi tak banyak. Sebahagian. Maka Nabi kata, dengan sebahagian yang kau hafal itulah kau jadikan mas kahwin. Dia nak ceritanya, wajib mas kahwin ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang boleh ataupun disebut harta, atau yang boleh ditukarkan dengan harta, supaya manusia tak gila harta, supaya perempuan bila diri dia nak dimiliki, bukan dah nilai diri dia ni sebagai duit dan seumpamanya, tapi ia merupakan satu simbolik daripada syariat, tanggungjawab yang besar bagi seorang lelaki. Dia bila mana ia ingin menyatakan hasrat dia, nak menjadikan seorang perempuan itu sebagai isteri dia, maka dia sedia bertanggungjawab dari sudut harta. Harta bukan tak penting, penting hari ni. Segala-galanya memerlukan harta, memerlukan duit. Walaupun duit bukan segala-galanya. Tak ada duit boleh hilang segala-galanya. Kasih sayang pun boleh terbang. Sebab itu Islam meletakkan mas kahwin ni wajib, walaupun bukan dengan material, tetapi sesuatu yang boleh ditukarkan dengan material, seperti pengajian Al-Quran. Itu hadis. Nabi kata, a'tiha walau khataman min hadid. Engkau berikanlah perempuan itu walaupun sebentuk cincin besi. Ini maknanya perempuan dalam hadis Sahal bin Sa'ad tadi, dia ajarkan Al-Quran. Maknanya benda tu bermanfaat bagi perempuan tadi. Kalau perempuan tu dah memang boleh mengaji Quran, 30 juzuk lagi hatam Quran, takkanlah nak beri mas kahwin dengan sesuatu yang perempuan tu tak anggap benda tu bernilai. Kemungkinan lah
Kita anggap macam tu. Dalam hadis ini ceritanya bahawa perempuan tu memang tak reti Quran, maka bermanfaat bagi dia ayat Al-Quran. Maknanya kita banding dengan hari ni tuan-tuan, kalau bab duit ni, semua orang tetap menganggap duit bermanfaat. Hebat macam mana pun, ilmu dia tinggi macam mana pun. Cumanya kita bincang hari tu, bagaimanakah nilai hantaran yang sunnah. Anda kena tahu. Kau nak cerita duit, lepas tu Islam tak letak mas kahwin ni duit semata-mata. Sebab duit ni manusia tak pernah akan rasa puas dengan duit. Gaji 5,000 tak cukup, 10,000 dah gaji tak cukup. Manusia ni memang sifat dia macam tu. Sampai dah nak mati pun, dengar orang cerita projek sana, projek sini, semangat lagi. Ni manusia dengan duit, dengan harta. Maka Islam nampak bahawa duit ni bukan segala-galanya. Maka dekat mas kahwin lagi, Islam dah menerima seperti apa juga yang bermanfaat. Tapi nak ceritanya, bukan sahaja benda yang bernilai bagi seorang perempuan, tapi perkara yang perempuan tu boleh syukuri. Nampak? Kadang banyak pun tak bersyukur. Tapi kalau contoh pengajian Al-Quran ataupun mana-mana kemahiran-kemahiran tertentu, dapat suami driver sekolah memandu, contoh. Perempuan ni tak reti bawa kereta, dan belajar tak reti, asyik masuk parit langgar pasal bunga je kat rumah. Maka suami dia ajar kemahiran driving school. Boleh ke tak boleh, bermanfaat bagi diri dia, dan dia menghargai. Sebab tu mas kahwin ni, dia punya simbolik dia sesuatu yang boleh dihargai. Dan manusia ni dia takkan menghargai bila tak ada rasa sifat syukur, walaupun sikit. Sebab itu kita nak tengok hadis malam ini, berapa nilaian. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain Allah sebut, wa in aradtum istibdala zawjin min makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Surah An-Nisa ayat 20. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baharu menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedangkan kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, yakni isteri yang kamu ceraikan itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Ini nak cerita poinnya, harta yang banyak. Maknanya harus mas kahwin ni nak bagi banyak pun boleh. Sikit pun boleh, sebab Islam tak tentukan nilai dia. Banyak pun boleh. Walaupun ayat tadi bercerita tentang bila mana seorang menceraikan isteri dia, dia tak boleh ambil balik mas kahwin tadi. Tak boleh. Di cerita ayat ini tadi, jika kamu nak mengambil isteri baharu menggantikan isteri yang kamu ceraikan. Ni kalau dah cerai. Bab poligami ni, mana ada perempuan hari ni bukan tak ada, payah nak dimadukan. Cerita Sol tu kan, Samsul tu kan, kecoh satu dunia, satu Malaysia. Kita pun tak minat nak dengar, tapi dah viral. Nak ceritanya poligami ni harus. Tapi ayat ni nak ceritakan tentang mas kahwin ni boleh walaupun banyak. Maknanya ayat ini cerita daripada sikit, sederhana, benda yang bukan material, sampailah yang banyak. Semua ada sebut dalam hadis. Walau bagaimanapun, mas kahwin tersebut sunat hukumnya tidak kurang daripada 10 dirham. Ini tujuan kita mengaji, kita belajar. Berapa nilaian yang sunnah? Tapi poin dia tadi, sesuatu yang bernilai, satu hal. Kemudian bagi pihak perempuan pula, dia reti mensyukuri. Kalau ikutkan yang sunnah, dia kata, tidak kurang daripada 10 dirham. 1 dirham ni nilaian dia RM1.17 hari ni. Maknanya RM11.72. Tak kurang. Sebab apa? Dalam mazhab Hanafi, wajib paling kurang 10 dirham. RM11 je. Tak mahal no. Tapi kita dah sebut dulu, ni bukan nilaian seorang perempuan, tapi lambang kesanggupan dari segi kewangan. Dia banyak duit pun ketika itu, dia boleh bagi 10 juta pun. Lepas tu kena kerja alung, angah, huda kerja dia, tak guna juga. Tapi nak cerita kesanggupan dia. Bagi mengelakkan percanggahan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkan paling kurang 10 dirham, iaitu nilai semasa hari ni, saya sempat tengok tadi, lebih kurang RM11.72.
Itu pertama, paling rendah. Seperti hari ni paling rendah pun RM22.5. Ini yang wajib. Yang wajib di negeri Johor. Nilainya ke atas. Begitu juga sunat tidak melebihi. Ni mana kenapa Islam letak juga. Bukan Islam letak Rasulullah sebagai contoh. Kita kan nak ikut Rasulullah. Tapi buat mas kahwin kalau boleh nak up lagi. Sampai macam-macam istilah timbul kan. Begitu juga sunat tidak melebihi 500 dirham. 500 dirham. Bila kita dengar ni, nak cerita Piramli kan, lelong orang. 500 dirham. Berdasarkan mas kahwin anak-anak perempuan dan isteri Rasulullah. Tidak melebihi 500 dirham ni. 500 dirham anggaran RM585.76. Hari ni kalau dengar 5,000 pun orang dah tengok. 5,000 je, gitu kan. Orang mana lah tu, pergi gaji laut. Gitu. Ya Allah, murah no, gitu kan. Sedangkan kita nak ikut sunnah. Bukan nilainya 500. Sebut 500 nak ikut Rasulullah, tapi banglo dah ada sebiji. Dah belikan kereta isteri dah. Tapi dah jadi hari ni macam tu. Orang memandang dan orang menyebut. Tu kita risau orang sebut. Kalau orang cerita pula murah no. Dah memang bakal suami saya memang tak ada duit, mak. Kan? Tak apalah kau bagi pinjam duit mak ni dulu. Sebut nanti banyak sikit gitu kan. Lepas tu pulang dia jangan tak pulang. Tuan-tuan ada berlaku. Sebab tu mas kahwin boleh hutang. Tak ada masalah hutang. Disebut apa maksud mas kahwin? Dia kata setiap sesuatu yang dinamakan harta atau boleh ditukarkan dengan harta. Sedikit ataupun banyak, tunai ataupun hutang. Sesuatu yang bermanfaat pun boleh, seperti kain, sejadah, wang, tempat kediaman atau mengajarnya sesuatu kemahiran. Masak macam tu kan. Suami chef, isteri tak erti. Maggi dengan air kosong je dia boleh masak. Nasi pun tak masak. Tentu kan. Tak ada masalah. Nak ceritanya Islam buka luas. Nak menunjukkan hatta kemahiran yang orang kita nampak kemahiran ni sepatutnya orang perempuan, orang lelaki tak payah, sebenarnya salah. Asal masak je orang perempuan. Tak mesti. Tengok saudara-saudara besar, orang lelaki yang hebat-hebat masak. Tapi kita dah dilatih begitu. Lepas makan je terus lepak tengok TV, tengok berita. Tinggal rumah dengan anak perempuan. Didik anak kita tuan-tuan, yang lelaki ni settle kerja. Dia tengok bapak dia lebih kurang dia masak, berasap kan. Sebelum makan orang rumah berasap kat dapur. Lepas makan suami berasap kat depan. Anak lelaki pun nangis tengok bapak depan, dia pun duduk sama-sama. Kita tak didik pun dia membantu orang perempuan. Sampailah dia kahwin besok. Macam tu lah. Kita tengok, kita nilai sendiri. Kita sendiri muhasabah. Perbuatan kita ni anak kita ikut. Kan? Cakap ni berapa telinga tak berapa banyak nak dengar. Untuk dia meresap dalam diri. Tapi melihat ni, tengok aja bapak ni kelang kabut nak pergi kuliah sentuh kan. Nak pergi kebun ni pakai kain pelekat ditinggal ni bulat kat situ. Orang rumah lu angkat. Tu anak perempuan dia tengok. Mula-mula faham, mak kenapa ayah tak angkat mak dia tu. Kenapa biar macam tu? Ayah pun nak cepat. Kan? Lepas tu lambat tak lambat pun dia tinggal juga. Mula jadi tabiat. Nampak? Ini benda-benda yang sepatutnya kita kena betulkan. Nilai-nilai yang Rasulullah sendiri buat dalam rumah tangga dia. Barulah maksud mawaddah warahmah dalam rumah tangga tu tercapai. Bukan isteri rasa dia disusahkan dengan tugas-tugas kerja lagi, buat kerja rumah lagi. Nak ceritanya tadi apa? Ni nilaian mas kahwin yang sunnah. Kenapa? Rasulullah dan anak-anak perempuan Rasulullah dengan nilaian tak melebihi 10 dirham berdasarkan hadis. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala la taghlu suduqan nisa fa innahu law kanat makramatan fid dunya aw taqwa fil akhirah lakana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asdaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam
imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi akthara min thintai asyarata uqiyah. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an katanya, janganlah kamu berlebihan memberi mas kawin. Ini Nabi kata, Sayyidina Umar kata, janganlah kamu berlebihan memberi mas kawin kepada perempuan. Nampak? Umar ingatkan, Umar ni kaya. Sayyidina Umar ni orang kaya. Tapi dia tak bermewah-mewah dalam bab material, pakaian, rumah, tak. Tapi dia mementingkan kenderaan dia. Kenderaan dia apa tuan-tuan? Kuda dia. Kuda yang mahal. Nak pacu untuk pergi perang. Dia tak fikir orang tengok rumah dia macam mana, tak ada. Disebut tentang mas kahwin ni, layaklah disebut. Sebab dia jenis bukan orang yang suka menampakkan kemewahan. Janganlah kamu berlebihan memberi mas kahwin kepada perempuan. Tak kasih. Tapi bukan haram. Itu jangan ni dalam bahasa Arab. Bila sebut la ni, jangan ni, ada makna haram, ada makna makruh. Ada makna harus, kalau boleh tinggal, macam tu. Janganlah kamu berlebihan memberi mas kahwin kepada perempuan. Sekiranya mas kahwin sebagai penghormatan di dunia ataupun tanda takwa di akhirat, niscaya Rasulullah menentukan kadarnya lebih mahal daripada kamu. Umar cakap, dia kata, tak perlu mas kahwin ni tinggi-tinggi. Kalaulah mas kahwin ni sebagai penghormatan dunia ataupun tanda takwanya di akhirat, mas kahwin jadi lambang penghormatan dunia. Tapi hari ini itulah yang terjadi. Digahkan, disebut-sebut. Ataupun tanda takwa di akhirat. Kalau mas kahwinnya tinggi, menunjukkan dia ni bakal ahli syurga, dah confirm. Tapi tidak. Niscaya Rasulullah dah tentukan kadarnya lebih mahal daripada apa yang kamu nak. Baginda tidak pernah memberikan isteri-isterinya dan anak-anak perempuannya mas kahwin melebihi 12 uqiyah. Uqiyah ni ulama tafsir, ulama hadis sebut, satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham. Maknanya kalau 12 uqiyah kali 40 dirham bersamaan dengan 480 dirham. Lebih kurang 500 dirham. Nilaian sekarang RM585.76. Ini maknanya kalau kita ikut inilah mas kahwin yang sunnah. Kadar ini bersamaan dengan 2,5 kali ganda nisab zakat bagi perak. Perak pun ada zakat, tuan, emas dah tentu. Jangan tak keluarkan zakat. Zakat yang wajib ni. Sebab nak dapat Jannatul Firdaus, Allah letak dalam Quran surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selain mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, maknanya hubungan dengan Allah jaga. Zakat hubungan dengan orang miskin, dengan sesama makhluk jaga. Jangan sampai tak berzakat. Berbeza-beza mengikut mata wang sebuah negara dan nilaiannya. Maknanya perak ni berbeza-beza ikut nilaian negara-negara. Wallahu alam, itu nilai. Maknanya kalau nak lebih terpulang. Nak sunnah sebut itu 500. Nak bagi tepi itu lain. Sebagai hadiah dan seumpamanya. Ada tak negeri yang tentukan 500? Saya tak pasti. Sepatutnya kita ikut ini sunnah Rasulullah. Berubah-ubah. Kemudian menyegera dan menangguhkan pemberian mas kahwin. Bab lain. Pemberian mas kahwin tidak disyaratkan dengan segera. Boleh tangguh. Ia boleh disegerakan atau ditangguhkan kesemuanya sebelum berlaku persetubuhan. Maknanya sebelum akad nikah tak payung pun tak apa. Atau ditangguhkan sebahagiannya sehingga selepas persetubuhan. Boleh. Walau bagaimanapun penangguhan itu hendaklah ditentukan masanya. Kena sebut. Hal ini adalah kerana mas kahwin ialah milik isteri. Dia berhak memintanya disegerakan atau ditangguhkan mengikut kehendaknya. Ini hukum. Apabila mas kahwin tersebut diminta agar diserahkan segera, maka isteri berhak menahan dirinya daripada melakukan persetubuhan dengan suaminya sehingga mas kahwin itu diterimanya. Hutang kan? Terima malam pertama, belum bayar lagi kan? Dia katakan bayar dulu, transfer my bank to you, kan? 10,000 kan?
Kalau tak termenung je. Malam tu abang ambil tikus sejadah tu sembahyang tahajud 20 rakaat gitu kan. Jika mas kahwin itu dipersetujui untuk ditangguhkan, isteri tidak berhak menahan diri daripada suami kerana dia sendiri telah bersetuju dengan penangguhan tersebut. Kita nampak benda remeh. Kadang bawa sampai mahkamah, bawa sampai saman menyaman. Isu perkahwinan lagi ni tuan-tuan. Kita tengok kan isu masyarakat lagi ni. Yang bapa sebut, keluarga sebelah perempuan sebut, keluarga sebelah suami sebut, viral, buka aib. Ini berlaku. Sedangkan Islam, Allah suruh tutup keaiban kita, tutup keaiban keluarga kita. Ini dengan sebab kuasa handphone apa semua. WhatsApp, Telegram, Instagram, tak apa lagi gram, berapa kilogram dah, aku tak tahu. Tersebar benda-benda yang tak sepatutnya tersebar. Mengaibkan menantu, mengaibkan keluarga. Yang menyebabkan akhirnya menyesal. Sedangkan Allah tutup keaiban kita, kita pula buka keaiban diri kita. Kita buka keaiban ahli keluarga kita. Benda yang kadang-kadang kita nampak simple. Bila melibatkan hukum dari segi mahkamah syariah, maka dekat situ ada dia punya kesan-kesan dia yang kita kena tanggung akibat. Sebab tu kena hati-hati bincang. Tu hari ni berlaku. Anak saman mak soal mas kahwin. Ada mak dia rembat mas kahwin anak dia. Perempuan mas kahwin ni hak milik anak perempuan. Kecuali anak perempuan tu sendiri bagi. Ni mak dia pula buat sekatan 50%, dia kata nak bayar duit lembu, nak bayar duit beras kan. Allah Akbar. Kecuali anak perempuan tu reto, tak masalah. Bahagian mak ayah yang mana yang salam tu kan. Salam nak bagi tak nak bagi. Kadang orang letak salam ni kosong pula. Allah Akbar. Hukum mengekalkan nilai mas kahwin atau mendapat setengah daripadanya atau tidak mendapatkannya. Ini ada berbagai keadaan. Kalau bercerai macam mana? Ada yang boleh dipulangkan separuh. Selepas membincangkan kewajipan suami memberi mas kahwin kepada isteri, kita dah jelas bahawa wajib, maka disebut pula situasi membolehkan isteri mendapat keseluruhan mas kahwinnya atau mendapat sebahagian sahaja atau langsung tidak mendapatnya. Boleh. Udah bagi berpulang balik. Yang pertama, kekal mendapat kesemua mas kahwin. Hal ini berlaku dalam dua keadaan. Maknanya suami tak boleh tarik balik. Pertama, apabila suami telah menyetubuhi isterinya, sama ada persetubuhan tersebut berlaku dalam keadaan yang dihalalkan atau dalam keadaan yang diharamkan. Maksud dia apa ni? Dah nikah mestilah halal. Tapi berlaku persetubuhan dalam keadaan, contohnya isteri, dikata apa? Perbuatan yang berlaku dalam keadaan halal ialah menyetubuhi isteri yang tidak dalam haid. Persetubuhan yang haram pula menyetubuhi isteri dalam masa didatangi haid. Haram hukumnya berdosa, walaupun isteri sendiri. Tengok Islam, nak disiplinkan kita. Itu Islam ni, hidup dengan syariat Islam ni umpama penjara. Sijnun lil mu'min. Hidup kita ni penjara. Ada batas-batas yang Islam tetapkan. Walaupun kita rasa milik kita, mata kita kata milik kita, tangan milik kita, tapi tetap ada peraturan Allah. Benda yang haram tak boleh tengok, benda bukan hak kita tak boleh ambil, rasuah tak boleh ambil, isteri kita tak boleh zalimi. Hatta nak mendatanginya, ada Islam tentukan masa-masa yang tertentu. Islam itu kita tak boleh petikai. Bila Allah dah menetapkan satu hukum, tanggungjawab kita beriman, sami'na wa ata'na. Jangan kita persoalkan dengan akal kita yang takkan mampu nak fikir. Hukum hakam tentang hudud dan seumpamanya. Kuliah Jumaat, surau Baitul Ummah, Baik Unas, pagi Jumaat tu. Kan dia buat kuliah Jumaat. Saya bawa kitab Fiqhul Jinayat. Bab jenayat. Jarang-jarang kita bincang tajuk jenayat ni. Biasa kita bincang fiqh ibadah, fiqh solat, fiqh puasa, fiqh muamalat, fiqh miras. Miras ni fiqh harta faraid. Ada yang bawa fiqh faraid tuan-tuan dekat surau ni? Ada kan? Alhamdulillah. Begitu juga kena bawa juga fiqhul jinayat. Jenayah dalam Islam pun ada. Ada fiqh jenayat. Tu kena belajar juga tu. Hukum jarimah. Kita belajar segala agama. Ibadat, munakahat, tu fiqh jenayat lah tu.
jenayah murtad, jenayah rasuah, jenayah zina, jenayah minum arak. Kita tahu dari segi hukum hakamnya macam mana hududnya, walaupun tak dilaksanakan, tanggungjawab pemerintah. Jangan sampai kita memperlekeh pula sebab tak faham hukum. Bagus negeri-negeri yang tutup permis judi, permis arak, tutup. Itu benda yang kita kena sokong. Sebab dia melibatkan hukum hakam, bukan saja syariat, malahan akidah. Kena faham. Itu fik jinayat. Jadi keadaan pertama, isteri mendapat hak ke atas semua mas kahwin dia. Apabila suami telah menyetubui isterinya, sama ada persetubuhan tersebut berlaku dalam keadaan yang dihalalkan atau keadaan yang diharamkan. Haram tadi ketika haid, tetap suami isteri dapat kesemuanya. Persetubuhan yang berlaku dalam dua keadaan ini mewajibkan pemberian kesemua mas kahwin. Hal ini adalah kerana isteri telah menunaikan kewajipannya, iaitu kenikmatan persetubuhan. Oleh sebab itu suami wajib memberi mas kahwin sebagai tukarannya. Sebab itu nikah, mas kahwin ni simbolik kepada hubungan kelamin suami isteri. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kahwin ni ibadah. Rumah tangga ni ibadah. Islam ni benda seronok pun Allah beri pahala. Sahabat tanya Rasulullah kan, tengok Rasulullah beribadah. Dia kata kalau boleh aku nak beribadah macam Rasulullah. Sentiasa beribadah, sentiasa sembahyang. Rasulullah kata aku berkahwin, aku ada isteri, aku ada anak, aku juga campur dengan masyarakat. Dia kata macam tu. Nak ceritanya apa? Semua Allah beri pahala orang beriman ini. Bila syaratnya apa? Bila hidup dia berpandukan syariat. Itu kena belajar. Kita masak, kita bekerja, kita nampak kita buat benda dunia, tapi hakikatnya pahala. Besar pahala jihad seorang ayah yang keluar cari rezeki untuk anak isteri dia. Ibu yang menguruskan rumah tangga. So kita kena rasa seronok bila bekerja, ada niat, ada hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa mengeluh. Aisyah, Fatimah, anak Rasulullah pun rasa penat. Sayyidina Ali, suami dia tengok Fatimah ni penat. Wahai Fatimah, bapak engkau kan PM. Bukanlah kan. Bapak engkau kan Rasulullah, ketua negara. Kau minta lah dia bibi. Dia taklah cakap bibi, saya yang kata. Minta lah dia pembantu, wahai Fatimah. Ali tengok orang perempuan penat kat dapur. Nak isteri dia penat. Uli tepung. Orang perempuan ni hebat tuan-tuan. Kita pun tak boleh lawan kerja dia. Kita yang hebat ni, wujud kita ini lahir daripada seorang ibu yang hebat. Dia boleh dalam tempoh dia basuh baju tu guna mesin, dia boleh goreng ikan, dia boleh sapu sampah. Kalau kita lain, kalau buat satu benda je. Masak Maggi pula tu 2 minit tengok Maggi tu. Orang lelaki kan, dah lembut ke belum, dia tekan-tekan. Orang perempuan tengok 2-3 benda dia boleh buat. Lelaki ni sabar kan, tengok anak menangis relax kan, tengok TV, langsir jatuh atas kepala gitu je kan. Tak ada hati pun nak tolong nak cerita. Saya cerita benda ni sebab budak-budak lelaki perempuan belajar buat macam ni, dia terima, dia berbalah. Lelaki malas nak tolong gini-gini dalam kelas, kita layan je lah. Maka kita bawa pada dia bagaimana contoh rumah tangga Rasulullah kan. Bukan maknanya kerja ni semua perempuan. Dia bertengkar pula hal tu. Guna dah datang 5. Dia nampak benda tu bagus, dia nak tahu ustaz agamanya macam mana. Perempuan kan jaga anak je. Perempuan cakap. Lelaki kata pula, habis kau mana ada anak? Allah Akbar. Nak ceritanya apa tadi? Tu tanggungjawab suami kena beri mas kahwin sepenuhnya bagi isteri yang telah disetubui. An Umar radhiyallahu an ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan famassaha falaha sadaquha kamilan. Daripada Umar radhiyallahu an, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan seorang perempuan maka dia telah menyentuh, yakni menyetubuhinya, maka perempuan itu berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya. Kedua, seorang daripada pasangan tersebut telah meninggal dunia.
sama ada kematian tersebut berlaku sebelum persetubuhan atau selepasnya. Hal ini berdasarkan ijma' para sahabat. Ini keadaan kedua, mas kahwin perlu dibagi semua pada orang perempuan. Iaitu seorang daripada pasangan tersebut telah meninggal dunia. Sama ada lelaki lepas nikah ni, excited sangat bersanding, kan? Terjatuh pokoknya kat pelamin, meninggal. Ataupun tengah makan, makan apa? Makan beradab dulu kan. Makan tertelan garpu, contohlah, takkanlah semua macam tu. Meninggal. Maka kena bagi mas kahwin kalau dia hutang. Seorang daripada pasangan tersebut telah meninggal dunia, sama ada kematian tersebut berlaku sebelum persetubuhan atau selepasnya. Walaupun dia belum bersetubuh, tetap kena bagi. Tetap jadi hak milik perempuan. Maknanya suami dapat pahala walaupun dia belum melakukan persetubuhan. Kemudian mendapat, ini hal kedua. Tadi dapat semua. Kemudian mendapat setengah daripada mas kahwin. Setengah dia. Kalau dah bagi contohnya, disebut mas kahwin 50,000, kena pulang 25,000. Suami tetap perlu memberi setengah daripada mas kahwin dalam keadaan berikut. Yang pertama, isteri telah diceraikan selepas akad nikah yang sahih dan mas kahwin tersebut telah dinyatakan dalam majlis akad nikah. Akad nikah yang sahih ni maknanya akad nikah yang dah disahkan. Perempuan tu dah jadi pemilik dia. Dan mas kahwin tersebut disebut dalam majlis akad. Perceraian itu juga hendaklah berlaku sebelum suami menyetubuhi isteri tersebut. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Maknanya apa? Dia dah bernikah, kemudian cerai sebelum bersetubuh. Maka perempuan dapat tak hak dia? Dapat, tapi separuh. Cerai. Maknanya cerai itu tetap ada iddah. Ada iddah tak ada iddah tuan? Tak ada sebab dia belum disetubuhi. Perempuan yang belum disetubuhi tak ada iddah bagi dia. Kemudian keadaan yang ketiga, mas kahwin gugur kesemuanya. Maknanya kalau dah bagi kena pulang semula. Mas kahwin gugur keseluruhannya apabila isteri meninggalkan suaminya sebelum persetubuhan. Orang tak balik lagi, isteri dia hilang. Majlis kahwin belum habis lagi, isteri dah cabut dah. Apa yang terasa hati perempuan cepat terasa. Ataupun datang ex girlfriend suami dia, dah nikah ni, dia pun lari terus. Maknanya belum disetubuhi, maka gugur keseluruhan mas kahwinnya. Perceraian ini kata apa? Mas kahwin gugur keseluruhannya apabila isteri meninggalkan suaminya sebelum persetubuhan. Disebut isteri meninggalkan suaminya, maknanya akad dah berlaku. Perceraian ini berpunca daripada isteri itu sendiri. Maknanya ditinggalkan, maknanya memang tinggal tu tak ada, maka memang merujuk kepada maksud bercerai. Contohnya apabila isteri memeluk agama Islam yang menyebabkan perkahwinan, apabila isteri memeluk agama Islam yang menyebabkan perkahwinan itu terbatal, atau murtad, atau fasah perkahwinan berlaku daripada pihak isteri disebabkan keaiban suami. Bab fasah kita pernah sebut dulu. Suami Allah beri hak dia mentalakkan isteri walaupun tanpa sebab. Tu hukum talak ni ada 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Perempuan pula, Islam berikan hak fasah. Dia boleh report dekat pejabat agama apa-apa perkara yang menyebabkan diri dia dizalimi. Ataupun perkara-perkara yang disebabkan keaiban suami. Itu Johor ni dia ada cek HIV positif. Cek nak kahwin. Itu boleh jadi sebab fasah. Johor dia cek dulu. Tapi kalau dia dah setuju nak kahwin juga, tak boleh jadi sebab fasah. Sebab fasah ni contohnya suami ada penyakit-penyakit, mati pucuk contoh, tak berfungsi sebagai kelakian dia, maka hakim biasanya dia suruh berubat dulu. Tapi kalau perempuan terus tak nak, kata kan, maknanya berpunca daripada dia.
Sebab tu kena rujuk juga pada mahkamah. Saya bekas-bekas pelajar saya rajin nak telefon, Ustaz, suami saya cakap macam gini Ustaz, jatuh ke tak jatuh ni talak. Baru 2-3 bulan tuan-tuan kahwin budak-budak hari ni. Macam-macam hal kadang-kadang dia rujuk kita. Ustaz tak boleh nak jawab benda ni. Awak kena tanya. Dia boleh cakap dengan isteri dia, kau kalau nak aku ceraikan kau, aku ceraikan boleh dah. Suami cakap macam tu. Boleh kalau-kalau pula. Kau nak tak aku ceraikan kau? Boleh cakap macam tu. Ustaz, saya bila rasa macam tu Ustaz, saya rasa terus jadi lain. Macam mana Ustaz? Saya dalam rumah dah pakai tudung dah ni, dia kata kan. Sekarang dia anggap dia dah terpisah macam mana. Awak kena rujuk pejabat agama. Niat suami dia ketika itu apa? Ustaz tak boleh putuskan. Banyak qadhi yang putuskan. Banyaklah kadang-kadang. Itu yang tahu sikit-sikit hukum. Yang tak tahu, on terus. Tuan-tuan. Ada anak pula. Satu anak itu dianggap sah. Dianggap. Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Tu orang perempuan ni penting. Bab talak ni. Kuasa suami. Kita rasa lain. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan ada seorang. Dia bergurau ni. Makan dekat majlis kahwin. Dengan isteri dia. Isteri dia ada. Kawan-kawan dia tanya. Kau dah kahwin? Tak ada, aku hujang lagi. Kan? Isteri dia dengar tu rasa lain. Petang telefon saya. Ustaz, suami saya dia cakap depan saya dia bujang lagi Ustaz. Sedangkan hari bini dia cakap depan kawan-kawan dia. Ada kawan-kawan perempuan, awak cemburu ke apa? Bukan masalah cemburu Ustaz. Kata-kata dia tu, apa maksud dia? Baru nak dipaham. Adakah maksud dia menunjukkan kinayah, kiasan kepada, mungkin sebelum tu ada masalah, ada isu tu. Hatta tak ada isu pun, kita kena sensitif benda bab hukum hakam ni. Saya cakap kalau awak macam tu, pergi pejabat agama. Suami saya tak nak Ustaz, dia segan. Suami saya pun Ustaz. Tuan-tuan. Tak nak pergi dia, macam mana saya ni? Kan? Dah WhatsApp aku malam, tak masalah. Kan? Nah, ceritanya tak apalah, maknanya dia tahu buat hukum hakam. Pergi rujuk, tanya kaunseling, kaunselor pejabat agama macam mana. Jangan main langgar je buat hukum hakam. Nah, cerita tadi apa? Mas kahwin gugur kesemuanya kalau perceraian itu berpunca daripada pihak isteri. Apabila isteri memeluk agama Islam yang menyebabkan perkahwinan itu terbatal, ataupun murtad atau fasah, perkahwinan berlaku daripada pihak isteri disebabkan keaiban suami. Maknanya terus nak pisah aja. Sepatutnya walaupun keaiban daripada pihak suami, hakim kena putuskan, kena hold macam mana dulu, berubat dulu. Mak ada kes isteri nak pisah daripada suami, diupah doktor. Upah doktor buat statement mengatakan suami dia ni ada HIV positif. Ini macam-macam berlaku. Mengatakan suami dia ni mati bucuk. Mahkamah dia nak statement. Panggil lelaki pula. Saya nak habiskan sikit je. Boleh. Sikit ke Atau suami membatalkan perkahwinan disebabkan keaiban isteri. Maka keadaan ini menggugurkan mas kahwin kesemuanya. Suami batalkan perkahwinan tapi kesalahan itu berpunca daripada isteri. Menipu ke seumpamanya. Mana tahu? Sebab tu dalam bab perkahwinan ni, bila isteri, bila tunang, masa seorang nak melamar seorang perempuan, dalam mazhab Syafi'i hanya sunat tengok muka dengan tangan. Dalam mazhab lain boleh tengok seluruh tubuh. Orang perempuan sebelum kita minang dia, wakil lah. Kan? Jangan lelaki pula bagi, wakil tengok. Kot-kot berlaku penipuan. Itu ada surat saksi, dia ni betul ke jantina dia. Kan kahwin nama Aisyah binti Dolah, rupanya jantan. Tak masalah. Mas kahwin sebentar bagi, memang gugurlah. Berlaku hari ni. Hal ini adalah kerana pihak isteri yang menjadi punca perpisahan tersebut dan dia yang memilihnya. Keadaan ini seolah-olah isteri menghalang suami menyetubuhinya dan dengan itu gugurlah mas kahwin tersebut keseluruhannya. Wallahu ta'ala alam. Ada hal kita cukup setakat ini. Maka yang pertama tadi kita kena ingat, mas kahwin yang sunnah tidaklah terlalu rendah hingga mengaibkan perempuan. Kita menghargai perempuan yang bakal yang jadi isteri kita, yang bakal meraikan zuriat kita. Maka kita jangan berkira dengan orang yang bakal sama-sama nak meneman kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta ni lahir daripada hati yang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dialah peneman kita di dunia dan dialah juga peneman kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama zuriat kita yang soleh-solehah.
Dan jangan melampau, kata Sayyidina Umar tadi, bila kita menentukan mas kahwin. Sebab kebahagiaan itu bukan semata-mata dengan duit. Bila Allah dah uji kita, dulu masa ada duit beli ikan kembung. Dan time dah banyak duit tapi tak boleh nak makan, terpaksa ikan termenung. Tengok kan. Betul, jangan berkira-kira dengan dunia. InsyaAllah Allah tak berkira-kira diri kita untuk akhirat. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna minka fahma wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. والعصر من الزاد وفي